A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di ambang bulan Ramadan, bulan Syaban mula meninggalkan kita. Di bulan Rajab lagi kita telah pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami di bulan Rajab, berkatilah hidup kami di bulan Sya'ban, dan berilah kami peluang untuk berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah berada di ambang pintu dan akan menjelma tidak lama lagi. Semoga kita akan mendapat keberkatan, kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan dalam Al-Quran, dan saya yakin ramai di kalangan kita yang telah pun hafal ayat ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, moga-moga kamu akan mencapai darjat ketakwaan. Beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada ayat ini. Yang pertama, kewajiban berpuasa kepada orang beriman. Sebab itulah seruan berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bagi orang beriman diwajibkan ke atas mereka berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Syariat kewajiban puasa ini telah pun Allah berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa syariat puasa kepada umatnya. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu mencapai darjat ketakwaan. Walaupun cara berpuasa di antara satu nabi dengan satu nabi mungkin berbeza, namun demikian syariat puasa telah Allah berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara matlamat puasa ialah untuk mencapai darjat takwa, la'allakum tattaqun. Namun demikian, dalam pertemuan kali ini saya tidak bicarakan tentang ketakwaan, bagaimana puasa boleh mencapai darjat takwa. Saya rasa dah ramai dah para tok guru, para asatizah, para kiai, para maulana yang telah pun membicarakan tentang ketakwaan di bulan Ramadan. Saya mengambil satu sudut yang kecil, hikmah puasa, sudut kesihatan, ataupun puasa dan sains, puasa dan kesihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sihat." Manakala hadis yang panjang sedikit daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW menjelaskan, berperanglah kamu akan mendapat harta rampasan perang. Berpuasalah kamu akan sihat. Bermusafirlah kamu akan mendapat kekayaan ataupun harta yang banyak. Kedua-dua hadis ini darjatnya adalah hadis dhaif. Kedua-dua hadis ini darjatnya adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Namun demikian, di segi maksud secara umum hadis ini tidak bercanggah dengan fakta saintifik, di mana puasa boleh menjadikan seorang itu lebih sihat. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penemuan yang baru tentang puasa ialah puasa boleh menggalakkan proses autophagy. Bagaimana proses autophagy berlaku dan apa kaitan autophagy dengan kesihatan, saya akan bincangkan dalam video yang akan datang, insya-Allah. Namun pada pertemuan kali ini saya akan bicarakan puasa dapat meningkatkan kesihatan di sudut saintifik menurut pandangan beberapa ilmuwan dunia. Secara umumnya,
ramai para ilmuwan dunia, sama ada di kalangan umat Islam dan bukan Islam, menyatakan bahawa puasa bukan hanya meningkatkan tahap kesihatan, bahkan puasa mencegah pelbagai penyakit. Di samping itu, puasa juga dapat merawat pelbagai penyakit. Apa yang dinyatakan oleh Dr. McFadden daripada Amerika Syarikat, beliau menyatakan bahawa puasa adalah bagaikan tongkat sakti yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan perut. Tuan-tuan sekalian, tahukah anda berapa panjangnya usus kita? Panjang usus kita lebih kurang 6 kali ganda ketinggian kita. Sekiranya ketinggian kita 6 kaki, ini berarti panjang usus kita lebih kurang 36 kaki. Panjang ke panjang? Memang panjang. Namun apabila kita makan, makanan masuk ke dalam perut ini ditolak dengan gerakan perut yang mengecut kemudian mengembang. Apabila makanan berada pada perut kita, kemudian perut akan mengecut. Perut akan menolak makanan, kemudian di sini mengecut. Jadi proses mengembang dan mengecut ini akan menolak makanan berjalan dalam perut. Apa yang berlaku? Sekiranya kita tidak berpuasa sepanjang tahun dan kita sentiasa makan, perut kita sentiasa dipenuhi dengan makanan, ini berarti perut kita akan sentiasa bekerja, mengembang, menguncup, mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Proses ini berterusan berlaku. Dan sekiranya berlaku ulcer perut ataupun luka pada perut, sedangkan perut kita tidak berhenti bekerja, sentiasa menguncup, mengembang, menguncup, mengembang, tidak berhenti bekerja, bagaimana perut dapat menyembuhkan diri sendiri? Bagaimana luka itu dapat sembuh? Ini berarti luka akan menjadi lambat untuk sembuh. Namun apabila seorang itu berpuasa, contohnya di Malaysia ini, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Nusantara ini, kita puasa lebih kurang 14 jam. Daripada jam 6 sampai jam 7.30 malam. Dan makanan mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam untuk dihadamkan. So, apabila kita makan sahur sampai jam 6, ini berarti jam 8 pagi perut kita telah mula kosong. Perut kita sudah tidak bekerja. Jadi perut ada masa lebih kurang 11 hingga 12 jam untuk rehat, dan dikala itulah perut tidak menguncup, mengembang, menguncup, mengembang. Dengan cara ini, luka perut mudah untuk dirawati. Benarlah apa yang disebutkan oleh Dr. McFadden ini, puasa bagaikan tongkat sakti yang dapat merawat berbagai penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan perut. Puasa juga dapat melakukan proses detoxification ataupun pembuangan toksin daripada badan. Dan proses pembuangan toksin daripada badan ini dilakukan oleh organ-organ tertentu, antaranya hati, buah pinggang, paru-paru, usus, limpa, kulit. Interior organ ini banyak mengandungi asid urik yang banyak melakukan proses detox daripada badan. Sebab itulah tuan-tuan, kita perhatikan Nabi Muhammad tak makan organ dalaman. Sebab organ dalaman mengandungi kadar asid urik yang tinggi. Kalau anda ada penyakit gout, makan organ dalaman kemungkinan anda lebih mudah untuk diserang penyakit gout. Ataupun kalau kita berterusan memakan organ dalaman, ia akan membawa toksin yang banyak ke dalam tubuh kita. Tapi makan nasi lemak dengan rendang limpa memang sedap kan? Paru-paru kalau dimasak ungkep, makan dengan lodeh memang sedap. Sekali-sekala bolehlah tuan-tuan makan, tapi jangan dibiasakan. Toksin dalam badan kita ni ada 2 jenis. Sama ada exotoksin ataupun endotoksin. Exotoksin ialah toksin yang dibawa daripada luar masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya kita berada di kawasan yang berlakunya pencemaran, sama ada asap kereta, asap lori, asap kenderaan, ataupun kawasan perkilangan. Ataupun kita memakan makanan yang diawet. Pengawet itu mengandungi bahan kimia yang boleh mendatangkan toksin, bawa toksin pada badan.
ataupun makanan-makanan yang diawet. Contohnya kita lihat, kita beli ikan di pasar yang dah 6 bulan tetapi nampak macam fresh, ya. Ia diawet oleh pengawet, formaldehyde, ataupun lebih bahasa kampungnya untuk kita faham ialah ubat mayat. Rupanya selama ini kita makan ubat mayat sebelum kita jadi mayat, ya. Dan sayur-sayuran, buah-buahan yang disembur dengan berbagai racun serangga ataupun racun-racun, di mana sebahagian racun ini masih lagi ada dalam sayur-sayuran ataupun buah-buahan tersebut. Apabila kita makan, sebahagian toksin ini akan masuk dalam badan. Ini contoh eksotoksin. Demikian juga bagi anda yang mengisap rokok. Anda mengisap rokok, bawa toksin ke dalam badan anda. Kemudian dihembuskan keluar. Orang sekitar kita yang menghirup karbon monoksida yang kita keluarkan, maka mereka juga membawa ataupun memasukkan eksotoksin, toksin daripada luar ke dalam tubuh mereka. Walaupun isteri mungkin tidak merokok, anak mungkin tidak merokok, mereka ini digelar sebagai silent smoker yang juga dapat musibah ataupun toksin daripada rokok yang anda hisap. Jadi proses pembuangan toksin ini dilakukan oleh organ-organ tadi. Manakala endotoksin ialah toksin yang dihasilkan daripada badan kita sendiri. Aktiviti harian badan kita, proses metabolisme, proses penghadaman makanan, proses pernafasan, kita bereksersis berlebihan, menghasilkan kolesterol, dan toksin-toksin ini perlu dikeluarkan. Jadi, organ-organ seperti hati, buah pinggang, paru-paru, limpa ini melakukan aktiviti untuk membuang toksin daripada badan. Apabila seorang itu berpuasa, tenaga yang sepatutnya digunakan untuk menghadamkan makanan di waktu hari yang tak berpuasa, di waktu itu tenaga itu tidak digunakan. Lebih kurang dalam 11 hingga 12 jam tenaga tidak digunakan. Jadi tenaga itu dihantar ke organ-organ ini untuk memaksimiskan ataupun memaksimalkan proses pembuangan toksin. Dengan ini, proses detox akan berlaku dengan lebih optimum apabila seorang itu berpuasa. So, ini poin yang kedua, proses detoxification berlaku dengan cukup optimum apabila seorang itu berpuasa. Perkara yang ketiga yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Munib daripada Turki. Beliau melihat kadar kandungan glukos dalam darah pada orang yang berpuasa. Demikian juga kandungan kolesterol dalam badan seorang dan juga tekanan darah tinggi, tekanan darah bagi orang yang berpuasa dengan orang tidak berpuasa. Jadi, beliau mengambil contoh sampel darah ini daripada beberapa orang yang berpuasa hari sebelum berpuasa, kemudian hari yang ke-10 selepas puasa, hari yang ke-20 dan hari yang ke-30. Darah ini diambil, demikian juga tekanan darah disukat untuk menilai apakah ada perubahan daripada hari demi hari, perbezaan hari apabila seorang itu berpuasa. Dan beliau mendapati bahawa semakin banyak orang yang berpuasa, maka gula dalam darah semakin stabil. Gula dalam darah semakin stabil. Demikian juga kandungan kolesterol semakin stabil. Dan tekanan darah tinggi juga semakin elok. Apa yang ditemui oleh Dr. Munib ini menggambarkan bahawa puasa dapat mengawal penyakit kencing manis. Orang yang berpuasa dapat mengurangkan risiko kencing manis. Bukan itu saja, orang yang berpuasa dapat mengawal kencing manis mereka. Demikian juga kandungan kolesterol dapat dikawal dan juga tekanan darah yang disukat oleh Dr. Munib pada hari yang ke-20 lebih baik pada hari yang ke-10. Hari yang ke-30 lebih baik pada hari-hari yang sebelumnya. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Siapakah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikmah berpuasa ini? Pastinya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Allah memberikan syariat puasa ini adalah syariat yang juga baik untuk manusia. Dan inilah kesimpulan yang telah dilakukan dalam conference di Casablanca pada tahun 1994. 1994 ada conference di Casablanca yang dihadiri oleh ramai ilmuwan dunia, di mana terdapat 50 kertas kerja yang dibentangkan
dengan tema puasa, kesihatan dan Ramadan. Kesihatan dan Ramadan. Daripada 50 kertas kerja yang dibentangkan ini, para pembentang kertas kerja membuat kesimpulan bahawa puasa yang dianjurkan oleh Islam tidak mendatangkan mudarat kepada orang yang sihat. Tidak dinafikan ada orang yang tak sihat mungkin tidak perlu untuk berpuasa. Mereka dimaafkan untuk tidak berpuasa, dan sekiranya mereka tidak mampu berterusan untuk berpuasa kerana sakit, hanya perlu bayar fidyah. Ataupun sekiranya mereka sakit kemudian sembuh balik, mereka perlu qada puasa mereka yang mereka tinggalkan dahulu. Namun demikian, kesimpulan yang pertama menyatakan bahawa orang yang berpuasa ataupun puasa di bulan Ramadan tidak mendatangkan mudarat pada orang yang sihat. Yang kedua, puasa mampu mencegah pelbagai penyakit. Dan yang ketiga, puasa dapat merawat pelbagai penyakit. Tuan-tuan berujuk artikel yang ditulis oleh Dr. Syahid Akhtar. Tajuk artikel beliau adalah The Spiritual and Health Benefit of Ramadan Fasting, di mana beliau menjelaskan artikel-artikel yang ada dan conclusion ataupun kesimpulan yang diambil daripada conference yang ada di Casablanca pada tahun 1994 dengan tema kesihatan dan Ramadan. Subhanallah. Gambaran, conclusion, kesimpulan yang boleh kita ambil di sini, puasa di bulan Ramadan meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Dr. Lonnie Brown dalam buku beliau The Adventures in Therapeutic Fasting, beliau menyatakan menjadi amalan biasa orang ramai ialah mengambil ubat apabila sakit. Sakit, ambil ubat. Dr. Brown menyatakan bahawa setelah tiba waktunya untuk kita ubah cara hidup kita. Instead of kita mengambil ubat apabila sakit, ubah cara hidup kita, cara pemakanan kita supaya kita dapat menjaga kesihatan. Dan makanan yang kita makan ini sebagai terapi untuk kita lebih sihat. Dan beliau menekankan bahawa amalkan berpuasa, sebab puasa merupakan penawar yang terbaik untuk penyakit. Bahkan Dr. Lonnie Brown menyatakan bahawa puasa dapat meningkatkan proses detox dalam badan. Dengan ini, badan akan semakin bersih pada toksin dan sekaligus badan dapat mencegah pelbagai penyakit. Dalam masa yang sama, badan dapat memaksimalkan tahap kesihatan seseorang. Dr. Alan Card dalam buku beliau Fasting the Ultimate Diet, beliau menggariskan 12 kelebihan orang berpuasa. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ambil beberapa poin saja di mana Dr. Alan Card menyatakan puasa boleh menyebabkan seorang itu feel better physically and mentally. Seorang itu akan rasa lebih baik kesihatannya, fizikal dan mentalnya. Yang kedua, clean out the body, akan membersihkan badan daripada toksin. Yang ketiga, lower blood pressure and cholesterol level, akan dapat merendahkan tekanan darah tinggi dan juga mengawal paras kolesterol. Yang keempat, let the body heal itself, dapat membantu badan kita, puasa dapat membantu badan kita melakukan penyembuhan kepada badan sendiri. Yang keenam, look and feel younger, dia akan kelihatan dan rasa lebih muda. Yang keenam, slowing the aging process, slowing the aging process dapat melambatkan proses penuaan. Dan poin yang ketujuh ialah dapat menguatkan otak dan juga panca indera. Kajian yang dibuat di Institut Jantung di Amerika Syarikat terhadap 15 orang yang berpuasa. 15 orang yang diuji sudut kesihatan jantung mereka, dan kesimpulan yang mereka ambil ialah orang yang berpuasa berhadapan dengan risiko yang rendah untuk mendapat serangan jantung berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Ini berarti
puasa dapat membantu seorang itu merendahkan kadar serangan sakit jantung. Ia tidak nafikan ada orang yang berpuasa juga kerana serangan sakit jantung. Namun, nak gambarkan di sini bahawa orang yang tak berpuasa berhadapan dengan risiko serangan jantung lebih tinggi berbanding dengan orang yang berpuasa. Dr. Sadie Eagles dalam buku beliau, How Animals Keep Themselves Well and What We Can Learn From Them. Dalam kajian beliau, pemerhatian beliau terhadap alam haiwan, beliau mendapati bahawa apabila binatang sakit, dia tidak ada selera untuk makan. Sebenarnya, ia tidak ada selera untuk makan ini adalah proses semula jadi yang Allah jadikan haiwan ini untuk mengosongkan perutnya daripada makanan. Dengan cara ini, haiwan tadi akan dapat membantu tubuhnya untuk melakukan proses penyembuhan secara semula jadi. Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Dr. Sadie Eagles di sini, apa yang kita boleh pelajari pada binatang, proses yang sama juga berlaku dalam tubuh kita. Apabila seorang manusia itu sakit, selera makan dia akan berkurangan. Cuba perhatikan, kalau kita sakit, selera makan kita akan berkurangan. Dan ialah proses ataupun proses biasa yang berlaku dalam tubuh kita, yang Allah jadikan secara tabi'i supaya perut kita kosong. Dengan itu, badan kita akan mudah untuk melakukan penyembuhan pada organ-organ yang diserang penyakit. Satu penemuan yang baru yang ditemui oleh Dr. Aish Medikoglou bersama dengan 9 orang rakannya di Kolej Perubatan Baylor, USA. Kajian ini dilakukan pada tahun 2019. Penemuan ini ditemui pada tahun 2019, di mana beliau dan rakannya menjelaskan puasa yang terbaik ialah daripada terbit matahari hingga terbenam matahari, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, bukan terbit matahari ya. Daripada terbit fajar sebelum masuk waktu subuh, kita dah berhenti untuk bersahur, sampai terbenam matahari, julat waktu lebih kurang 14 jam dan berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Mereka yang melakukan amalan demikian akan dapat mampu untuk mengurangkan risiko serangan kanser. Yang kedua, amalan puasa seperti ini dapat mengurangkan risiko beberapa penyakit metabolik. Yang ketiga, keradangan, mengurangkan keradangan. Yang keempat, meningkatkan sistem pertahanan badan kita. Sistem pertahanan badan ini saya akan ulas apabila kita bicarakan tentang autophagy dalam video akan datang, insya-Allah. Kaitan puasa dan autophagy saya akan jelaskan dalam video akan datang. Ia ada kaitan dengan menguatkan sistem imun dalam tubuh kita. Dapat membantu mengurangkan risiko penyakit Alzheimer dan juga penyakit neuropsychiatry. Dan neuropsychiatry saya akan ulas dalam poin yang berikutnya. Apa yang ditemui oleh Dr. Aish bersama dengan 9 orang rakannya ini, beliau mendapati bahawa puasa yang terbaik yang dapat merawat pelbagai penyakit yang disebutkan tadi hendaklah dilakukan daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, julat waktu lebih kurang 14 jam dan dilakukan selama 30 hari berturut-turut. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, bukankah itu puasa yang dilakukan oleh umat Islam? Rata-rata umat Islam di seluruh dunia berpuasa lebih kurang 14 jam. Sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ikut berapa hari bulan Syaban kita. Dan rata-rata kita berpuasa lebih kurang 14 jam. Ya, mungkin ada di beberapa negara, contohnya di Perancis, berpuasa akan datang ni lebih kurang 16 jam, 17 jam. Di Alaska 18, 19 jam. Ya? Tetapi rata-rata negara berpuasa dalam julat antara 14-15 jam. So, penemuan yang ditemui oleh Dr. Aish bersama rakan-rakannya ini sesuai sekali dengan amalan puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Subhanallah. Last sekali tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Dr. Yuri Nikolaev, seorang pakar diet daripada Moskow, meninggal pada tahun 1998. Beliau pernah berkata, "What do you think is the most important discovery in our time?" Apakah pandangan anda penemuan yang terhebat di abad ini? Ada orang yang menyatakan bahawa penemuan yang paling hebat di abad ini adalah penemuan telur dinosaur
di Mongolia. Ya betul. Membuktikan bahawa dinosaur memang benar wujud. Demikian juga penemuan The Lost City in China. Satu bandar yang hilang ditemui. Tidak dinafikan penemuan inilah penemuan yang cukup hebat. Tapi Dr. Yuri Nikolaev menyatakan bahawa in my opinion, the biggest discovery of our time is the ability to make oneself younger physically, mentally and spiritually through ritual fasting. Pada pendapat saya, penemuan yang paling hebat di abad ini ialah apabila seorang itu boleh menjadi kelihatan lebih muda. Physically, secara fizikal dia, mental dia dan spiritual dia apabila mereka melaksanakan puasa ikut anjuran agama. Subhanallah. Dr. Yuri Nikolaev beliau mendakwa telah berjaya merawat orang yang ada masalah neuropsychiatry, orang yang ada masalah mental, mungkin sebabkan murung, tekanan dan sebagainya. Neuropsychiatry, di mana beliau mendakwa beliau telah berjaya menyembuhkan 7,000 pesakit dia dengan cara berpuasa. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Islam telah pun menganjurkan kita untuk berpuasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, lebih kurang 14 jam satu hari, selama 30 hari berturut-turut. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan segala-gala yang ada, Allah yang maha berkuasa, Allah maha mengetahui apakah syariat yang terbaik untuk manusia. Jadi apabila Allah memberikan syariat puasa ini merupakan syariat yang terbaik untuk manusia. Dan benarlah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah SWT merupakan cara hidup yang terbaik yang Allah berikan kepada umat manusia untuk diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Benar apa yang dinyatakan oleh Allah SWT, apa yang diajar oleh Nabi Muhammad bukan datangnya pada diri baginda sendiri, bahkan merupakan wahyu, panduan, didikan, guidance daripada Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Semua fakta-fakta ini menunjukkan tentang kelebihan puasa, sudut kesihatan. Subhanallah, bukankah ini bukti yang cukup jelas bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan ajaran yang datang daripada Allah SWT yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.